Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi daripada UTHM. Okey. Hari ini kita akan cover tajuk yang kedua iaitu untuk chapter kedua iaitu kaedah penyampaian pembelajaran dalam talian. Okey, ini ada satu tajuk untuk khusus pembentapan pengajaran dan pembelajaran yang dianjurkan oleh CAT UTHM. Okey. Jadi ni saya dah kenalkan dia itu. Okey. Oh, ni kenapa ada problem ni? Okey. Tak ada masalah. Okey, jadi untuk chapter ni kita akan cover pasal pembelajaran teradun. Okey, blended learning dalam bahasa Inggeris je. Yang sokongan ni maksudnya top up apa yang sedia ada. Okey. Dan juga pembelajaran teradun gantian. Ganti ni kita replace. Okey, kelas face to face kita replace dengan kelas online. Bukan top up lah, dia tukar. Macam sekarang ni. Okey, sekarang ni fully online. Yang unik sikit keadaan sekarang ni, time pandemic. Kita akan cerita pasal MOOC, okey, yang ditakuti ramai. Okey. Okey, ada pula MOOC punya adik-beradik, dia ada micro credential lah. Ni pun dia nak buka sekarang. Ni seronok sebenarnya. Kau rugi tak ambil peranan ni. Okey. Dan kita akan cerita pasal gamifikasi yang agak menarik. Okey. Jadi pembelajaran teradun. Okey, biasa dengar kan. Okey, blended learning. So dia adalah combination antara, kalau sebelum pandemik ni adalah combination antara pengajaran dalam bilik darjah dan juga luar bilik darjah. Okay, macam face to face dengan bukan face to face lah. So bila bukan face to face tu biasa orang akan anggap online lah. Okay, online lah. Okay, so mana kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka. Okay, mana menggunakan medium sesuai dan membentuk PDPR yang berkesan. Itulah. Okay, blended learning. So blended learning ni dia memerlukan interaksi antara dua belah pihak. Okay, kalau seorang bercakap tak seronok, tak menjadi orang kata. Okay, so dia kena ada cikgu dia, kena ada dia punya murid dia, dulu kena bincang lah. Yang ni mengajar, yang ni bertanya. So kena cantik lah situasi dia kalau macam tu. Dan dia kita anggap sebagai pembelajaran alternatif kepada yang face to face, yang traditional punya method. Okay. Dia sebab dia online, kita boleh buat bila masa dan di mana-mana juga. Okay, fleksibel. Tapi bila jadi blended ni tugasan kena lebih banyak sebab kita nak buat assessment yang lebih menyeluruh lah kepada student tu. Okay. Bukan macam dululah. Dulu jumpa, sekarang tak jumpa kenalah lebih sikit. Okey. Macam itulah. Okey. Okey. Jadi pihak kementerian ni ada keluarkan garis panduan pelaksanaan pembelajaran teradun gantian. Yang ni tahun lepas ada keluar. Okey. Yang keluarkan ni JPT, Kementerian Pendidikan Malaysia. So detail benda ni detail. Dah boleh download dekat Google. So boleh baca lah. Yang ni orang kata one of the best punya guide setakat ni kita ada lah untuk Malaysia. Okay. Dan saya akan tunjuk apa yang isi penting yang ada kat dalam tu dalam saya punya kali ni lah. Okay. Senang. Okay. Senang. Okay. So first kali jenis blended learning pertama ataupun pembelajaran teradun pertama iaitu sokongan. Yang ni orang kata support sesi yang sedia ada. Okay. Bila sokongan ni yang lama punya lah. Okey, dia ada dia punya formula. Dulu kita panggil satu item. Maksudnya RPP kena share item. Okey. 7 item ni orang kata dia punya ni bahan pelajaran. Okey, 7 benda. Dibagilah file, bug, unit modul, video, apa yang pasal pengajaran PDF kena ada 7. 7. Okey. Untuk dapatkan minimum nampak ni, petunjuk minima ni. Okey. Dapatkan minimum requirement untuk diiktiraf sebagai starter blended learning. So ni dia kena ada 1, 7, 3, 2. Tengok ni. Ni. 1, 7, 3, bawah tu 2. Ni 2. Okay. So 1 dia kena bagi RPP, study plan. Satu semester kena bagi sekali. 7 dia kena bagi 7 kali bahan-bahan pembelajaran. 7. Okey, 3 ni adalah aktiviti. Aktiviti ni macam ni lah. Kalau yang segerak dia ada ni. Ada webinar, sidang video chat. Kalau tak segerak tu yang sekurang ada portfolio, task, wiki, perbincangan banyak lah. Okey, web 2.0 dan sebagainya. Okey. Yang tu 3, kena ada 3 ni. Dia kena ada 3. Barulah boleh lulus dapat minimum. Okey, kita boleh declare. Pentaksiran adalah dia punya apa? Assessment, dia kena 2. Pentaksiran ni bentuk ni macam ni lah. Kuis, tugasan, jurnal, portfolio, kajian kes, projek. Itu pentaksiran. Yang menghasilkan markah kena ada 2 kali. Okey. Itu minimum.
Minimum tu kita anggap adalah 30%. Okey, minimum equal to 30% daripada keseluruhan semester tu punya ni. Okey. Yang ni pula adalah untuk yang 3 kredit lah dia cerita ni. Ya ke? Tak cerita memang gitulah. Okey. So bukan dia punya ni adalah dia punya orang kata rasmi punya lah. Orang kata the arm ni lah. Okey, ni untuk dululah sebelum ni. Okey. So sekarang yang ni lah yang dia orang akan guna. Pembelajaran tak ada gantian. Maksudnya kita replace terus sesi face to face tu dengan online punya session. Okey, bukan top up macam dululah. Okey, ni lagi gamble ni, hebat ni. Okey. So, okey, dia kata petunjuk minima kawan-kawan. Petunjuk minima ni untuk dapat mod penyeteradun untuk gantian. Okey. Menggantikan. So dia kata kalau minima dia punya jam adalah untuk 3 kredit dia kata 13 daripada 13 jam daripada 42 jam. Okey. So kalau yang 3 kredit kita anggap seminggu 3 jam, darab 14 jadi 42. Tapi kalau dapatkan minimum blended learning yang ni kita kena ada 13 jam kita buat sesi online. Ni kita anggap bukan zaman pandemik lah. Okey. 13 jam at least. 13 jam tu bila pecah-pecah macam mana rupa dia. Okey. 13 jam tu kita kena share maklumat 0.5 jam. Okey, kena share RPP, sinopsis, proforma sebagainya tu 0.5 jam. Okey ni. Setengah jam lah. Senang cerita. 0.5 jam. Share RPP, cerita pasal dia punya study plan, cerita berbenda, cerita setengah jam. Lepas tu, tu 5%. Okey, kandungan ataupun konten 40%. Yang ni kita cover ni. Ni, dia 40%. Okey. So kita cover ni 6 jam. 6 jam untuk video ke apa benda. Ni untuk minimum tau 6 jam. 6 jam. Okey. Aktiviti macam tadi aktiviti segerak tak segerak tu 35%, okey. Aktiviti ni dia kata tadi cover sama juga 6 jam. Okey, so kuliah 6 jam, aktiviti 6 jam. Pentadsiran ni macam ala final ke kuis sebagainya. Okey. Minimum dia kata kena at least setengah jam. Setengah jam. Barulah bila kita total up semua bahagian ni, okey. Bila kita total semua bahagian ni, 0.5, 6 kita akan dapat 13 jam. So ni cara untuk dapat minimum minimum requirement orang kata nak dikurniakan status blended learning untuk plan penggantian. Sedap je aku bagi plan penggantian. Gitulah lebih kurang, okey. Penggantian, okey. Jadi formula dia macam ni lah. Dulu 1732, sekarang dah lain macam sikit. 40, 40, 20. Okey, maksudnya 40 bahan pengajaran, 40 pula aktiviti, 20 adalah pentadsiran. Kan seronok tu. Okey, ni dia punya ni. Okey, yang ni yang menarik tu minimum adalah 30%. Tapi kawan-kawan, yang ni kawan, minimum 30%. Ni tak best. Yang ni maksimum kita boleh ajar online sebanyak 80%. Kau tengok kira 80%. 80% 14 minggu. Berapa minggu? Lebih kurang 3 minggu, 4 minggu je dah datang kelas tu. Yang lain semua online. Okey. Maksudnya lepas ni kita dah boleh kata fleksibel. Tak datang kelas pun kita boleh buat sesi online. Tapi banyaklah dia punya nak kena kira balik lah. Okey. Tu bendanya. Bukannya online goyang apa lengan kangkung, tak ada. So kena follow lah. 40% bahan pelajaran, 40% aktiviti, 40% pentadsiran. Kena kita kira balik lah. Kira balik. Tu kita kena buat lah dia punya simulasi dia. Okay. So, faham sekarang lah. Dia minimum 30%. Okay. Maksimal 80%. Kau jangan pergi 90 kalau time bukan pandemik ni. Memang tak lepas audit. Sebab dia anggap sebagai lah Allah macam fully online punya course lah. Kalau sekarang pandemik fully online sebab memang orang kata kita punya situasi ni special. Okay, special case. Okay. Ni kita anggap kalau universiti dah buka esok-esok lah macam tu. Okay. Boleh faham kan? Okay, so ni 40% tadi. Dia cerita 40% tadi. Apa benda aktiviti yang boleh kita isi dah 40% tu? Ni. Adalah dia kata ni. Rakaman video tu screen. Screencasting. Screencasting ni one of the favorite lah yang saya buat sekarang. Lepas tu boleh buat cerita, pencitraan kalau ada. Kita boleh buat animasi. Ni Powtoon dan sebagainya. Web 0.0 ni macam-macam. Reality maya, virtual reality sebagainya. Kalau rajin. Mixed reality. Ini gempak ni. Baru ni. Syarahan dalam luar kelas. Kandungan interaktif. Okay, macam games ke calculator sebagainya. Video praktikal makmal dan lain-lain. Okay, yang ni adalah konten untuk bahan pembelajaran.
kena 40%. Okey, 40% yang kedua ni. Dia kata aktiviti. So aktiviti yang dia orang cadang lah, guna Kahoot. Oh, Kahoot ni seronok. Padlet, budak bagi feedback, LMS ni dekat kita punya Otter, Google Classroom dan sebagainya. Dan lain-lain yang bersesuaian yang kau rasa selesa. Okey. Rasa selesa guna. Banyak lagi sebenarnya kalau Google, banyak. Kita tengok pun nak listkan pun aduh lama. Okey, banyak. Okey. So last sekali 20% pentaksiran, assessment 20%. So apa yang assessment yang bentuk yang biasa kita buat? Kuis. Soalan cepu mas, kuis, penilaian, okey, ada tugasan, refleksi, ujian dan sebagainya. Tu 20%. Okey. Okey, kalau kau pergi 80% maksimum pun at least bila pecahan ni kena ada 40 40 20. So kena kira lah 80% tu 40% tu berapa jam. 40% daripada 80% tu berapa jam. Macam tu lah. Kena buat sendirilah guna Excel. Okay? Guna Excel. Okey. So rasa kita tutup kejap dulu. Ini dah panjang. Jadi nanti kan kita sambung tajuk yang ni pula. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan sebab stay sampai habis video. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.